Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Okey, pada hari ini saya nak bersembang berkenaan dengan satu topik yang perlu saya ajar pelajar lah, berkenaan dengan modul SAU 20062 iaitu sistem elektrik kenderaan. Untuk sistem elektrik kenderaan ni, dia ada tiga topik lah. Dia ada tiga topik dan topik yang terakhir iaitu topik tiganya berkenaan dengan pendawaian elektrik kenderaan. Okey, berkenaan dengan pendawaian elektrik kenderaan. Untuk topik ni sebenarnya dia bukannya topik yang mudah lah, bukan topik yang mudah. Untuk pendawaian elektrik kenderaan ni dia bukan topik yang mudah, tapi satu topik yang agak sukar bagi pelajar, kerana dia perlu memahami terlebih dahulu apakah itu circuit diagram. Okey, apakah itu circuit diagram berserta dengan komponen-komponennya. Okey, berserta dengan simbol-simbolnya. Jadi topik ini bukan mudah. Topik ini agak sukar. Okey, jom kita lihat berkenaan dengan pendawaian elektrik kenderaan. Okey, berkenaan dengan topik tiga ni, berdasarkan pada silibus, yang pertama, okey, apa yang perlu pensyarah ajar, perlu pensyarah kongsi adalah berkenaan dengan jelaskan tujuan pendawaian elektrik kenderaan. Okey, saya kena jelaskan tujuan pendawaian elektrik kenderaan. Kenapa perlu dilakukan pendawaian elektrik kenderaan? Okey, jawapan dia mudah saja. Tapi sebelum tu saya beritahu, kita di college bukan belajar untuk hasilkan produk. No, kita bukan belajar untuk hasilkan produk, tapi kita belajar untuk repair produk tersebut. Okey, itu yang perlu kita faham. Kita bahagian untuk repair, bukan untuk penghasilan. Okey, kita bahagian untuk repair. Jadi tujuan pendawaian elektrik kenderaan adalah untuk membaik pulih sistem elektrik kenderaan jika menghadapi masalah, dan dalam masa yang sama adalah untuk memasang aksesori pada kenderaan yang melibatkan komponen-komponen elektrik. Okey, itu dia punya tujuan. Okey, ingat tujuan dia. Tak lebih daripada itulah. Okey, itu tujuannya. Adakah sistem elektrik ni dia memerlukan jadual berkala bagi kerja servis? Kan? Contohnya macam engine oil, kita tukar engine oil setiap 10,000 km ataupun kita tukar brake fluid setiap 15,000 km. Okey, bagi sistem elektrik kenderaan, dia tak melibatkan servis berkala. Okey, tak melibatkan servis berkala lah bagi sistem elektrik kenderaan ni. Sebab kita nak servis berkala macam mana? Sebab melibatkan wiring, dia melibatkan wiring dan juga komponen-komponen elektrik. Yang komponen-komponen elektrik ni mungkin ada setengahnya lah kita kena repair ataupun buat servis berkala. Tapi kebanyakannya tak ada pun. Bab, contohnya lampu kereta, mentol ataupun bab, perlu tak kita buat servis berkala? Tak perlu kan? Tak perlu. Lagi apa lagi? Wiper. Okey, wiper, motor wiper, perlu tak kita buat servis berkala? Tak perlu. Yang servis berkalanya ke atas dia punya wiper blade, kan? Apa lagi berkenaan dengan sistem elektrik? Horn, perlu tak kita buat servis berkala? Tak perlu kan untuk horn. Bila horn tu tak fungsi, maksud dia dah rosak lah tu. Perlu tak setiap 10,000 km kita nak cuci horn? Tak perlu. Okey, banyak komponen elektrik ni kita tak buat servis berkala pun. Okey, kita tak buat servis berkala. Itu harus dipaham lah. Tambah wiring. Ada tak orang cuci wiring untuk buat servis berkala? Tak akan buatnya kan? Okey. Jadi saya nak kongsikan, nak explain berkenaan dengan pengenalan membaca rajah litar pendawaian. Okey, ini satu topik yang sangat susah bagi student lah. Sebelum dia memahami, apabila dia dah faham, jadi mudahlah kan. Sebelum
Tengok benda tu memang susah pening kepala tengok. Macam map pergi jalan ke Kuala Lumpur tu berserabai kan. Tapi apabila dah faham, insyaAllah lah jadi mudah. Okey, jom kita lihat berkenaan dengan Rajah Litar Pendawaian. Macam mana kita nak baca? Benda yang simple kan. Jangan kita susahkan. Jom. Ini adalah electrical wiring introduction untuk Gen 2. Kita guna kereta Proton Gen 2 untuk buat penerangan berkenaan dengan electrical wiring. Jadi apa-apa hal pun untuk sistem wiring ni kita perlukan kitab terlebih dahululah untuk memahaminya. Tanpa kitab kita sesat lah. Kan nak pergi Kuala Lumpur mesti ada map. Tanpa map sesat gila lah, kecuali yang lahir dekat Kuala Lumpur tu. Bagi yang luar Kuala Lumpur tu sesat lah kan, tanpa map. Jadi inilah kita punya map, kita punya map untuk sistem elektrik, electrical wiring introduction Gen 2. Jadi kita nak lihat ni macam mana kita nak baca dia punya sistem pendawaian. Jadi kita lihat dah, kita go through lah satu-satu. Okey, jadi kita nak masuk sistem mana dulu untuk belajar? Okey, kita ambil liter horn yang pertama, yang mudah, liter horn. Jadi di sini adalah horn without audio switch. Horn without audio switch. Okey. Satu lagi, backup lamp and reverse sensor. Jadi kita lihat dululah horn horn without audio switch. Jadi macam mana kita nak baca liter ni? Okey, ini menjadi orang kata cabaran lah kepada student untuk baca dia, sebab dia tengok je macam ni dia jadi pening kepala. Okey, dia tengok je macam ni jadi pening kepala. Jadi saya kena explain lah, kita tolong explain one by one lah. Kita lihat lah. First kita lihat dulu, di sini ada tulis ACC relay, ACC relay, dan di sini tulis bat. Ini bukan Batman lah, ini adalah battery ya. BATT ni adalah battery. Okey, ini adalah ACC. ACC ni benda apa? ACC ni kunci tu lah kan. Dekat kunci tu ACC relay ignition punya. Okey, jadi kita lihat CE box. First kita lihat CE box. Apa CE box ni? CE box ni adalah fuse box. Fuse box yang ada pada bahagian engine compartment. Kita buka je bonnet ataupun hood depan tu, kita akan nampak dia ada fuse box. Okey, itulah fuse boxnya. Tapi dalam kita punya circuit diagram dia tulis CE box. Okey, dan kemudian dia tulis ACC relay ni, bat ni bermaksud punca kuasa elektrik. Okey, battery, from battery, daripada battery pergi ke fuse box. Dan apa 15WR ni? 15WR ni adalah dia punya wire ataupun kabel daripada bateri pergi ke fuse box. Dan WR ni benda apa? WR ni adalah dia punya kod warna. Kod warna. W ni adalah untuk white dan R ni adalah untuk red. Jadi wire dia adalah white red ataupun putih merah. Okey, wire dia adalah putih dan merah. Jadi wire putih merah ni lah yang bawa bekalan kuasa elektrik pergi ke bahagian fuse box. Okey, pergi ke bahagian fuse box. Dan dia pergi ke bahagian mana? Ini adalah bahagian fuse. Jadi kita lihat wire daripada bateri masuk ke fuse box dan pergi ke bahagian fuse. Ini adalah simbol untuk fuse. Okey, fuse ni 18, nombor 18. Okey, fuse nombor 18. Dia punya fuse ampere adalah 15 ampere. Kalau 15 ni biasanya warna biru. Okey, warna biru. Jadi kalau kita buka box tu, kita cari fuse nombor 18 dan warna fuse tu adalah warna biru dan dia punya jumlah ampere adalah 15 amp. Okey, inilah nilai dia 15 amp. Current boleh lalu adalah 15 amp. Okey, jadi daripada bateri, current mengalir masuk melalui wire warna merah putih merah, kemudian akan melalui bahagian fuse. Dan apakah fungsi fuse? Fungsi fuse ni adalah untuk protect kita punya wiring system selepas daripada fuse. Okey, fuse dia tak akan protect wire daripada sini ke sini. Dia tak akan protect. Dia tak akan protect daripada sini ke sini, tapi fuse akan protect wire daripada sini sampailah ke komponen. Itu yang kita kena ingat. Jika berlakunya short circuit ataupun berlakunya litar pintas, fuse kita akan blow. Fuse kita akan putus
untuk hindari kita punya wire daripada terbakar ataupun komponen daripada rosak. Jadi itu fungsi fuse adalah melindungi wiring daripada terbakar ataupun melindungi kita punya komponen daripada terbakar akibat lebihan current yang masuk. Itu harus difaham. Jadi di sini saya harap faham ini adalah wire ataupun kabel warna putih dan merah, dan ini adalah fuse. CE box ni adalah fuse box. Okey, fuse box. CE box adalah fuse box pada bahagian engine compartment. Okey, bat ni adalah bateri. Kemudian kita nak lihat ke mana dia pergi. Okey, dia pergi selepas CE box. Okey, selepas fuse, dalam CE box ada fuse, ke mana dia pergi. Dan kalau kita lihat di sini, ini lambang macam sarjan ni. Ini adalah lambang untuk konektor, lambang untuk konektor dan lambang untuk konektor. Okey, konektor, konektor dan konektor. Okey, ini lambang untuk konektor. Nampak je lambang macam ni, ini adalah lambang untuk konektor. Kalau kita lihat konektor yang ini, konektor yang ini, konektor yang ini, dan kita akan lihat ada garis putus-putus macam ni. Oh, tiba-tiba di sini tiada garis putus-putus. Kenapa di sini ada garis putus-putus dan di sini tiada garis putus-putus? Ini menunjukkan yang garis putus-putus ni dia hanya ada pada di sini sampai di sini. Ini bermaksud yang ini adalah pada satu konektor dan ini adalah konektor yang berasingan. Ini konektor lain. Ini konektor yang sama. Harus diingat ini konektor yang lain, ini konektor yang sama. Kalau kita lihat di sini tulis 16 dan 10, ini adalah 15. Jadi konektor di sini diwakili oleh konektor A37. Ini konektornya. A37 konektor. Dan kalau kita lihat 16. Ini adalah 16, ini adalah 16. Jadi wire ni, pin dia berada di konektor nombor 16 lah, pin nombor 16. Dan ini adalah 10. Okey, 10. Harus diingat jika ada garis-garis macam ni, ini menunjukkan konektor yang sama. Okey, pin-pin ni berada pada konektor yang sama. Okey, nombor 10 dan nombor 16. Okey, ini konektor dia. Konektor A37. Dan ini adalah konektor A40. Pin 15. Inilah pin 15. Dia ada berapa pin? Dia ada 20 pin Dia ada 20 pin, tapi hanya satu saja yang iaitu 15 yang pergi ke sini. Dan mungkin 1 2 3 4 5 ni pergi ke bahagian fuse box pada bahagian yang lain lah. Okey, dia pergi bahagian yang lain. Jadi 15 A40, 15 A40. Di sinilah dia punya pin pada konektor 40 dan 16 10. 16 10. Inilah dia punya pin pada konektor A37. Okey. Kalau kita lihat di sini, wire ni pergi mana lagi? Okey, wire ni akan pergi ke konektor lagi. Pergi ke konektor lagi. Konektor B28. B28. Kenapa ada dua konektor? Okey, ni nak beritahu lah ni. Okey, jadi konektor ni konektor yang disumbat. A37 ni konektor yang disumbat pada fuse box. Okey, ini bermaksud dia adalah male ataupun female. Saya rasa ini adalah female connector. Female connector, male connector, ini adalah male connector yang disumbat pada bahagian female connector pada bahagian CE box. Okey, pada sumbat sini. Bila disumbat kat sini, kemudian semestinya wire ni, okey, kalau satu ni kita panggil wire, kalau satu ni kita panggil wire, kalau gabung kita panggil dia sebagai harness. Okey, gabung harness. Semestinya apabila wire-wire ni bersambung pada konektor, so dia mesti dijadikan sebagai harness. Harness ni adalah kumpulan wire yang digabungkan, Satu kita panggil wire, lebih daripada satu, kemudian dibalut dengan insulator, kita panggil dia sebagai harness. Okey, harness. Jadi harness ni berjalan sampai ke konektor B28. A ni B. Okey. A ni untuk bahagian fuse box dan B ni mungkin pada bahagian body lah. Okey. Jadi 13 26 13 26. Okey, 13 26. Kalau kita lihat wire dia apa dah? Red black. Okey, red black, green black. Okey, red black dan green black wire ni pergi. Okey.
Jadi di sini ada lagi satu konektor. Di mana konektor ni? Mungkin konektor ni dia ada pada bahagian engine compartment lah. Ada pada bahagian engine compartment. Dan ada lagi dia punya konektor, iaitu konektor B16. Tengok 1, 2, 3 ni. Ini adalah konektor yang sama. Okey, konektor yang sama. Nampak konektor yang sama B16. Ini satu lagi konektor B28, ini satu konektor A37. Jadi konektor dia ada satu konektor, dua konektor, tiga konektor dan empat konektor. Jadi lambang ni, ini adalah lambang konektor. Okey, ini lambang konektor. Okey, lambang penghubung. Okey, dan setiap penghubung dia mesti ada pin yang sangat banyak. Jadi pin ni 13, pin ni 26. Pin ni 3, 2, 2. Okey, jadi kita nak lihat lagi kita nak lihat. Dan ini adalah, kalau kita lihat ni, red black, green black. Selepas konektor 26, selepas konektor B28, dia jadi wire dia warna red and red. Merah dan merah. Red, red. Kemudian bila masuk konektor B16, okey, dia jadi red, red, black. Jadi wire dia berubah-ubah. Jadi di situ kita kena faham dulu, kita kena faham dulu dia punya kod-kod, dia punya simbol-simbol. Okey. Jadi kita dah lihat, kita dah tahu ni simbol konektor. Kemudian ke mana wire tu pergi? Harness tu pergi. Okey, 1 2 3 ni satu harness, kalau tiga kita satu wire, kalau tiga kita panggil sebagai harness. Ke mana harness pergi? Okey, harness tu pergi ke bahagian SF. Okey, SF ni adalah satellite fuse box. Ingat SF adalah satellite fuse box. Di manakah satellite fuse box? Okey, jadi satellite fuse box ni berada pada bahagian dalam kenderaan. Biasanya pada bahagian pemandu dekat dengan kaki pemandu. Itulah bahagian satellite fuse box. Okey, satellite fuse box ada relay. Okey, ada relay. Jadi kita nak tengok ini. Mungkin saya nanti buat silap kot Ni SF, ini adalah CE. SF, CE. Jadi kita lihat dia punya penerangan. Okey, ini muka surat berapa? Masya-Allah. Dia tak tunjuk muka surat. Okey, tak apa. Kita cuba tengok bahagian atas. Silap. Okey, horn tadi horn. Horn ni bukan surat 112. Okey, 112. Kita lihat dia punya penerangan Untuk A. Ini konektor. Okey, ini adalah penerangan dia lah ni. Kita kena tengok lah. CS column switch, DCC dummy control circuit. Kita nak cari SF. Okey, SF adalah satellite fuse box. Dan tadi apa? CE. Okey, ini CS satellite fuse box. Okey, agak susah nak cari.
Okey, ini dah. Okey, CE box iaitu centralized electric box. Okey, centralized electric box ini berada pada bahagian in engine compartment. Sebab tu saya kata ini ada dalam bahagian engine compartment iaitu centralized electric box. Dan satu lagi adalah satellite fuse box. Satellite fuse box berada pada bahagian dalam kenderaan berdekatan dengan kaki driver. Okey, bahagian sebelah kirinya, kanannya, sorry. Bahagian sebelah kanannya. Okey. Jadi kita lihat kepada 100 muka surat 112 tadi. 112 Jadi jika kita lihat gambar rajah ni, iaitu circuit diagram. Jadi ACC relay biasanya pada kunci, bateri, okey, kemudian pergi ke TE, centralized dia punya fuse box, and then kita ada satellite fuse box lah. Ini adalah satellite fuse box, kemudian dipasangkan dengan relay. Kita lihat relay, dan ini adalah B30X. Untuk A ni, macam ni contoh ni, A ni, connector A ni, ini adalah bahagian connector pada bahagian engine compartment. Kalau kita lihat pada B ni, ini adalah bahagian body, dalam body. Ini mewakili body lah, dalam badan kenderaan lah. Okey, jadi konektor ni berada pada bahagian engine, dan konektor ni ada pada bahagian badan kenderaan, body, bahagian dalam. Ini pun B, body. Okey, kalau kita lihat di sini, dia ada 3 wire lah, ada 3 wire digabungkan jadi harness. Okey, seterusnya apabila kita lihat CF, ini adalah simbol untuk relay, dan ini adalah simbol untuk fuse. Fuse ni kalau kita lihat nombor 9. Okey, nombor 9 10 ampere. 9 10 ampere, dan ini relay B30X. Okey, dan ini adalah kaki relay 8 19 27. Okey, ini adalah kaki relay. Okey, kaki relay untuk horn. Okey, kaki relay untuk horn. Okey. Ini konektor. Maksud sekarang ni relay tu dicucuk di atas SF ataupun satellite fuse box. Dan kalau kita lihat di sini ACC relay, dia pergi bagaimana? Pergi ke bahagian fuse, kemudian pergi ke bahagian relay, dan terus pergi ke bahagian switch. Nampak ni switch ni B05, tapi switch tu mesti melalui satu lagi konektor iaitu B17. Wire dia apa dah? Green black. Okey, B17 pin nombor 16. Pin nombor 16. Okey, kecil tak nampak kita besarkan. Pin nombor 16 di sini. Okey, kemudian seterusnya pergi ke switch. Okey, switch ni di mana switch ni berada? Di mana switch ini berada? B05. Biasanya switch ini berada mesti pada steering wheel, pada roda steering. Okey, dia mesti berada pada roda steering. Okey, B05 dia punya ini lambang konektor, pin nombor 4. Pin nombor 4 di sini ground. Ini adalah lambang untuk ground, lambang untuk bumi, ground, bumi. Ini lambang untuk switch. Ini lambang untuk simbol untuk relay. Okey, relay. Jadi kita lihat okey, current. Okey, kita kecilkan gambar, tak faham. Okey, current akan mengalir daripada ACC relay, akan mengalir masuk ke dalam satellite fuse box, dan pergi ke fuse 10 amp, dan pergi ke relay. Seterusnya pergi ke konektor B17, dan seterusnya masuk ke switch, dan switch dia terbuka lah. Switch dia tak diaktifkan, dan ground. Ini adalah simbol ground. Okey, simbol ground. Jadi kalau kita lihat relay ni, satu lagi relay. Okey, dia pergi ke pusing sini, dia pergi ke sini, dan pergi ke sini. Okey, sini. Dia pergi ke CE, and then wire red black, kemudian pergi ke sini. Ini adalah dia punya horn. Ini adalah horn. Horn untuk bahagian kanan, horn untuk bahagian kiri. Sebab horn kita ada high and low note. High note dan low note. Bunyi high ni bunyi yang sangat
tajam, ini bunyi yang sangat bass lah, lebih sedikit bass. Ini orang panggil cut sound, ini dia lebih kepada sharp sound lah, bunyi yang sangat tajam. Ini bunyi yang tumpul. Okey, high and low, high and low horn. Jadi kalau kita lihat di sini wire ni, okey, daripada konektor A40, pin nombor 15, wire warna merah merah hitam, red black, akan direct pergi ke horn. Horn dipecah dua. Ini pecah dua macam ni kita panggil sebagai junction. Okey, junction. Okey, junction, and then dia pergi ke kiri dan juga ke kanan. Wire dia macam mana? Wire dia red, black dan white L. L ni not sure, kita kena lihat dia punya code color. Okey, nanti code color saya tunjukkanlah warna apa. L. Kalau US dia punya code color lain, kalau UK code color dia lain, kalau Jepun code color dia lain. Malaysia saya tak pasti dia tiru yang mana satu. Okey, white L, white WL, nanti kita lihat code color. Seterusnya pergi ke horn. Bila pergi ke horn, dan akan pergi ke ground, Okey, ini adalah dia punya junction. Okey, junction. Jadi kalau kita lihat black, light, ini untuk wire ground mesti wire warna hitam, and then pergi ke simbol ground dan ground. 4 dan 3 ground ni. Okey, 4, 3 ni menunjukkan lokasi di manakah ground tersebut berada. Okey, di manakah ground tersebut berada. Jadi kalau kita lihat sini, ini lambang apa ni? Ini adalah lambang untuk konektor A20A, A20B, A19A dan A19B. Okey, ini adalah simbol untuk konektor. Ya, biasanya ini adalah female connector lah, female connector. Okey, female connector. Boleh faham tak? Kan? Boleh faham tak? Sikit-sikit insya-Allah kau boleh faham. Jadi saya nak cerita secara menyeluruh lah macam mana current tersebut mengalir. Okey. Apabila kita on the switch ACC relay ni, bila kita on switch, bermaksud di sini dah ada current yang pergi ke bahagian horn switch. Tapi di sini horn switch belum lagi diaktifkan, masih lagi terbuka. Lihat ACC, kita on switch dekat kita punya kunci, current dah boleh mengalir. Tapi di sini belum lagi kita on, bermaksud relay dia tak akan berfungsi. Relay tak akan berfungsi. Jadi apabila relay ni relay pula. Jadi apabila switch ni kita on kan, bermaksud dia punya switch ni bersentuh dengan bahagian sini. Okey, switch bersentuh bahagian sini. Jadi current daripada bateri dia akan mengalir pergi ke ground. Bila pergi ke ground, apa akan berlaku? Okey, current akan mengalir. Current mengalir pergi ke sini, fuse dulu. Okey, fuse dulu. Selepas fuse, current pergi masuk ke sini dan pergi ke ground. Dan apabila current melalui sini, okey, pergi ke ground, di sini akan terjadinya elektromagnet. Elektromagnet. Okey, di sini akan terjadinya elektromagnet. Apabila elektromagnet berlaku, maka kaki switch ni akan ditarik, dicantumkan. Okey, ditarik, dicantumkan. Apabila ditarik, dicantumkan, bermakna current daripada bateri akan masuk ke bahagian CE box. Okey, 50 ampere ni, dan akan mengalir masuk pergi ke bahagian ground. Bila current mengalir, kecil kan? Apabila current mengalir daripada bateri masuk ke bahagian relay dan pergi ke bahagian ground, bermaksud sekarang ni horn akan diaktifkan dan akan berbunyi. Okey, diaktifkan dan berbunyi. Dan saya nak bagi tahulah sekarang ni sebenarnya macam ni. Jika kita tak on switch pun, kita tak on switch, dia punya ignition switch, okey, ignition switch dia kita tak on kan pun, sebenarnya kan current ni dah ada sampai di sini. Okey, current dah ada sampai di sini, cuma current tak boleh pergi ke sini sebab switch dia terbuka di sini. Relay dia terbuka. Current dah ada dari sini sampai ke sini, current dah ada.
Kan, current dah ada. Dari sini sampai ke sini current dah ada. Dia cuma kita nak lengkapkan untuk current mengalir terus ke bumi. Itu yang harus kita faham lah. Harus kita faham. Okey. Begitu juga dengan yang bahagian sini. Okey. Ignition, apabila kita dah on switch, ignition switch, current akan mengalir sampai ke sini. Okey, cuma kita tak sentuhkan, current pun tak boleh mengalir lah ke bumi. Maka dia punya circuit tak complete. Tapi apabila kita sentuh je sini, okey, circuit akan complete dan di sini akan jadi elektromagnet. Kan, itu cara dia fungsi lah. Yang sebenarnya saya nak terangkan apakah simbol-simbol yang ada dekat sini untuk kita boleh faham macam mana kita nak baca lita. Jadi di sini adalah ACC relay yang melibatkan ignition switch lah. Yang melibatkan ignition switch ini adalah untuk supply. Okey, adalah untuk supply. Dan wire ini adalah kod bagi warna. 3L kod bagi warna. L kod warna. WR adalah kod warna. GB adalah kod warna. Tengok GB kod warna, RB kod warna. Okey, dan kod-kod warna ni sebenarnya bergantung kepada negara pengeluar. Untuk US dia punya kod warna adalah berbeza dengan UK. Kalau UK, kalau biru, blue, dia tak wakili dengan huruf B, tapi dia wakili dengan huruf U. Kalau pink, dia tak wakili dengan huruf P, tapi diwakili dengan huruf K. Pink for K. Okey. Kalau brown, dia tak wakili dengan B, tapi dia wakili dengan N, brown. N, brown. Kan? Jadi kod color ni bergantung kepada negara pengeluar kenderaan. Okey. Seterusnya BATT ni adalah bat untuk battery. Dan CE box ni, kalau nampak je CE box ataupun ditulis box saja, itu adalah berkenaan dengan fuse box. Dan ini adalah lambang untuk fuse. Fuse ni nombor 18. Ikut susunan dalam fuse box nombor 18, tapi fuse dia adalah 15 ampere berwarna biru. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada tulis A37. A37 ni, A ni melambangkan kedudukan konektor tersebut berada bahagian enjin compartment. Okey, A37 berada pada bahagian enjin compartment. Dan jika kita lihat konektor ni, dia didatangkan dengan simbol yang sebegini. Okey, simbol yang sebegini. Simbol sarjan ni. Okey, simbol yang operator sarjan. Simbol yang sebegini. Dan jika ada garis-garis putus ni, bermaksud ini adalah konektor yang sama. Konektor yang sama. Jika tiada garis putus-putus, bermaksud ini adalah konektor yang asing. Konektor yang berasingan daripada konektor yang ini. Okey, itu yang kita kena faham. Ini konektor yang sama. A37. Ini konektor A40. Dan 1610 ni, ini menunjukkan lokasi wire tersebut berada pada bahagian dia punya konektor housing. Dia punya konektor housing. Pin, wire pin ni berada pada bahagian konektor housing. 1610. 13, 26. 13, 26. Itulah kedudukan wirenya berada. Okey. Jadi ini konektor, ini konektor, ini konektor dan ini konektor. Ini adalah code color, ini adalah code color. Okey. Ini adalah SF. SF adalah satellite fuse box yang berada dalam bahagian kenderaan, iaitu bersebelahan dengan kaki driver sebelah kanan. Dan ini adalah lambang untuk fuse. Dan ini adalah untuk relay. Dan ini adalah untuk konektor. Dan ini adalah komponen, iaitu horn switch. Ada setengah circuit diagram, dia terus tulis horn switch. Itu mudah bagi kita nak baca. Kalau macam yang ni, dia tak tulis. Bila tak tulis macam ni, agak susah lah. Dia cuma tulis CE box. Okay? CE box dan tulis SF box. Sini pun dia tak tulis. Sepatutnya dia tulis horn relay, horn switch. Baru kita mudah faham. Okay? Macam ni tulis horn. Ini dia cuma tulis low and high. Okay? Ini lita ni susah sikit lah nak faham. Nak faham kenapa dia tak tulis. Ada simbol tapi tak tulis penerangan untuk simbol. Okey, GB code color. RB code color. RB code color ini adalah slice ataupun ini adalah junction.
slice or junction, and then pergi ke bahagian component. Okay, component. Okay, seterusnya pergi ke bahagian ground. Jadi bagi saya untuk baca circuit diagram tak susah. Sebab kenapa? Dia terus letak komponen. Ini sebiji komponen, ini sebiji komponen, dan ini sebiji komponen, dan ini dua biji komponen. Kemudian dia ada konektor, dan ini adalah wire yang menghubungkan di antara komponen dan juga komponen. Okey, harap fahamlah.